Terima kasih Puan Pengerusi. Izinkan saya memulakan perbahasan dengan menarik perhatian terhadap butiran P10 Perbelanjaan Pembangunan di bawah Kementerian Keuangan berjumlah 12.5 bilion. Daripada jumlah tersebut, saya merujuk kepada butiran 09000 pelbagai suntikan modal, jumlahnya 12.1 bilion. Hampir 96% daripada keseluruhan DE di bawah MOF. Bacuk ingin mendapatkan penjelasan terhadap apakah sasaran kesan pengganda yang terhasil daripada suntikan modal yang besar ini terhadap aktiviti pelaburan dan permintaan dalam negara, khususnya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Keduanya, butiran 09200 projek berimpak tinggi, perbelanjaan sebenar 2022 sifar, anggaran dipinda 2023 juga sifar, peruntukan tahun hadapan 100 juta. Bacuk ingin bertanya apakah perincian dan kriteria pemilihan projek berimpak tinggi ini, dan Bacuk menyarankan keutamaan perlu diberikan kepada 6 buah negeri kurang membangun sebagaimana yang dinyatakan dalam RMK 12. Ketiganya, butiran 00500 baik pulih pejabat dan kuarter dibangkitkan oleh ramai ahli parlimen sebentar tadi, termasuk kementerian sebelum ini JPM. Pada hemat saya, tidak terhad kepada pejabat dan kuarters di bawah MOF sahaja. Kerajaan perlu membuat satu penilaian yang menyeluruh terhadap kualiti dan daya huni kuarters di seluruh negara. Ini termasuklah kuarters tentera, polis, guru, klinik kesihatan yang pastinya berada di bawah peruntukan kementerian berkaitan. Cuma keperluan untuk membaik pulih pejabat dan kuarters kerajaan ini saya kira perlu perhatian yang lebih khusus. Satu peruntukan yang munasabah untuk kerja-kerja penyelenggaraan supaya dapat dipanjangkan tempoh jangka hayat sesebuah pejabat maupun kuarters kerajaan. Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya beralih kepada perbelanjaan mengurus. Butiran 020100 dan butiran 020300 fiskal dan ekonomi dan juga belanjawan negara. Saya terbaca laporan berita yang memetik kenyataan Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan pada 15 Oktober yang lepas bahawa sebuah jawatankuasa pemantauan bajet akan ditubuhkan. Ini pastinya selaras dengan kerangka pemantauan belanjawan yang terkandung dalam RUU Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal yang baru diluluskan bulan lepas. Soalan saya, berapakah anggaran peratusan kutipan hasil cukai berbanding sasaran bagi tahun ini? Berapakah anggaran peratusan perbelanjaan sebenar Kerajaan Persekutuan berbanding peruntukan bagi tahun ini? Dan terpenting, apakah langkah-langkah penjimatan yang bakal diambil dalam belanjawan 2024 ini? Butiran 020200 cukai. Berlaku peningkatan mendadak peruntukan untuk perkhidmatan dan perbekalan di bawah urusan butiran ini daripada 2.2 juta kepada 15.6 juta. Kita sedia maklum bahawa peratusan hasil cukai berbanding KDNK bagi negara kita ini masih lagi tahap yang rendah, sekitar 12% kepada KDNK. Menandakan asas percukaian kita masih rendah dan potensi untuk kutipan cukai yang sesama itu masih ada. Bacuk mohon perincian terhadap peningkatan mendadak peruntukan daripada 2.2 juta kepada 15.6 juta. Butiran 050700 khidmat perunding. Peruntukan bagi 2024 menyaksikan tren yang terus meningkat daripada 15.8 juta tahun 2022 kepada 22.5 juta dan tahun hadapan 23.2 juta. Sedangkan saya terbaca laporan berita yang memetik Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 6 Mac 2023 yang kerajaan mahu kurangkan khidmat perunding dan mahu tugas besar dalam penilaian projek dikembalikan kepada penjawat awam. Secara peribadi, saya menyambut baik saranan ini untuk mengurangkan kebergantungan kepada pihak konsultan dan perunding, khususnya perunding luar. Seterusnya, memberikan kepercayaan kepada keupayaan, kepakaran dan profesionalisme penjawat awam, khususnya dalam kalangan pegawai-pegawai muda untuk menimba pengalaman. Soalan saya, mengapa peruntukan pada tahun ini terus meningkat sedangkan janji Perdana Menteri adalah untuk mengurangkannya? Dalam butiran sama, saya ingin mencadangkan supaya pihak kementerian dapat meningkatkan penlibatan perunding dalam bidang keuangan dan ekonomi Islam. Kita punyai ramai pakar daripada UIA, INSIAF, ISDB, juga penasihat syariah Bank Negara dan institusi perbankan Islam untuk turut sama memberikan input dan pandangan terhadap pengurusan dasar fiskal, dasar percukaian dan keuangan awam secara lebih adil dan mampan. Seterusnya, mohon penjelasan butiran
0100B11 perkhidmatan penyelidikan khas peruntukan yang amat besar 300 juta. Yang terakhir, Datuk Pengerusi, butiran 020300 belanjawan negara, ralat 4 bilion yang dibangkitkan itu satu kesilapan yang telah pun diberikan penjelasan. Walaupun surat pemakluman itu datangnya lewat 10 hari selepas pembentangan belanjawan pada 13 Oktober dan tarikh suratnya pula diawalkan kepada 17 Oktober. Saya tidak mempersoalkan proses penyediaan di pihak MOF. Tetapi yang saya berasa amat ralat, pertamanya perkara ini tidak diberitakan kecuali setelah dibangkitkan oleh pihak pembangkang, dan lebih ralatnya rakan-rakan di pihak kerajaan pun agak berdiam diri terhadap perkara ini tidak dibangkitkan langsung. Jadi inilah bagi saya satu ralat yang lebih besar daripada ralat yang berlaku pada angka 4 bilion tersebut. Jadi terima kasih Datuk Pengerusi.